Hai, selamat sejahtera anak-anak murid cikgu. Apa khabar? Cikgu harap semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini pendidikan moral akan melangkah ke unit yang baru, iaitu unit 10 dengan tajuknya Rakyat Jujur Negara Maju. Jadi sebelum kita meneruskan pelajaran kita pada hari ini, apa kata kita mengetahui dahulu objektif pelajaran kita, ya? Objektif pelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, kita dapat mengemukakan contoh bersikap jujur. Yang kedua, kita dapat menyenaraikan kepentingan bersikap jujur. Dan yang seterusnya, kita dapat menceritakan perasaan kita apabila bersikap jujur demi keharmonian negara. So, anak-anak murid cikgu, apa kata kita menonton video pendek dahulu? Jom. Hai, Assalamualaikum. Saya Tengku Nadira, wartawan Awani Junior dari TV PSS Al-Birni SMK Kompleks Kembadak, Kuala Terengganu. Rasuah? Apa itu rasuah? Gejala rasuah merupakan suatu perbuatan menyogok seseorang dengan wang atau barangan agar orang yang disogok dapat menggunakan kuasa atau kemampuannya untuk menyelesaikan sesuatu tugas secara tidak amanah. Jom kita saksikan filem pendek yang bertajuk Rasuah. Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi pelajar bukan Islam. Ya Allah, adik-adikku, cikgu nak berlakon ni, cikgu. Hari ini, perjumpaan kurikulum akan diadakan seperti biasa pada jam 2.30 petang. Dan semua pelajar wajib hadir bagi aktiviti kurikulum ini. Pasti kamu je semua pergi. Kau ni yo. Ponteng of course. Iyo. Kau ponteng of course. Iya. Ayo lah. Poteng kapur Kapur je lah. Islam menyuruh kita untuk tidak menyebelahi orang yang salah. Bagus dah KGB. Tak ponteng. Ya. Tu Mimi. Jom kita pergi. Mimi. Ada orang ponteng. Ha? Pontengku. Ya dah. Ponteng? Macam mana KGB nak bangkit? Mimi nak bangkit. Tak apa. Aku sebagai pengawas akan jalankan tugas. Dosen mu nak ke mana? Lek pak. Kamu ada apa? Bagi duit dekat You can count on me. Cikgu Izzy. Apa yang berlaku ni Mimi? Cikgu, diorang ni nak ponteng dan rasuah. Apa sebab korang lakukan perbuatan rasuah ni? Korang tahu tak perbuatan rasuah ni menyalahkan undang-undang negara kita dan mencalahkan imej negara kita? Korang nak masuk penjara ke? Jadi, rasuah ni memang bahaya. Bukan pada kita, tapi pada semua. Itulah contoh gejala rasuah. Gejala rasuah perlu dibendung sejak dari bangku sekolah lagi. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Katakan tidak pada rasuah. Sekian saja dari saya, Tengku Nadira, melaporkan untuk Awani Junior, Astro Awani, berita segenap dimensi. Ya, anak-anak murid cikgu, daripada video pendek tadi mengenai rasuah, kita dapat tahu bahawa rasuah itu adalah musuh utama negara dan juga sebenarnya musuh utama diri kita sendiri. Apabila kita melakukan rasuah, ia akan menyebabkan maruah kita akan musnah. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut tentang rasuah ini, cikgu akan bacakan satu petikan. Dah sedia untuk dengar? Jom. Bercakap benar, bersikap amanah dan melaksanakan tugas dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan merupakan ciri-ciri yang ada pada seseorang yang jujur. Namun, masih terdapat segelintir masyarakat yang tidak mengamalkan nilai ini.
Lihat sahaja paparan berita pada keratan akhbar di sebelah. Tahukah kamu, amalan rasuah berpunca daripada sikap tidak jujur dan amanah seseorang ketika melaksanakan tugas yang diberikan? Keadaan ini berlaku disebabkan oleh sikap mementingkan diri dan ingin akan kemewahan sehingga lupa tanggungjawab yang dipikul. Peta minda di bawah menunjukkan kesan gejala rasuah kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Kesan gejala rasuah terhadap diri sendiri adalah masa depan diri serta kerjaya akan terjejas. Apabila anda melakukan rasuah dan anda ditangkap, maka sudah tentulah pengurus syarikat tempat anda bekerja tidak akan mempercayai anda lagi dan anda akan dibuang kerja. Ini mengakibatkan tindakan anda, keluarga juga akan menanggung malu. Berita penangkapan anda akibat melakukan rasuah di tempat kerja pastinya akan tersebar. Masyarakat akan tahu tindak tanduk anda selama ini. Ini menyebabkan keluarga akan menanggung malu selamanya. Selain daripada itu, masyarakat akan hilang kepercayaan kepada pentadbiran negara. Apabila berlakunya rasuah secara berleluasa, maka masyarakat akan hilang kepercayaan kepada pentadbiran negara. Masyarakat akan mengatakan pemimpin negara tidak pandai untuk membendung gejala rasuah ini. Oleh kerana itu, pentadbir kita perlu mengambil tindakan tegas terhadap orang yang melakukan kesalahan rasuah ini. Dan akhir sekali, kesan gejala rasuah ini menyebabkan imej negara terjejas, bukan di dalam negara tetapi di luar negara juga. Apabila gejala rasuah ini berleluasa, maka akan menyebabkan pelabur-pelabur asing sukar untuk melabur di negara kita akibat rasuah ini. Mereka sudah tidak percaya terhadap negara kita. Mereka beranggapan negara kita tidak selamat untuk mereka melabur dan untuk berniaga di negara kita. Rakyat yang jujur tidak akan terlibat dalam rasuah. Mereka akan memerangi dan membantras rasuah secara habis-habisan. Apabila rakyat bersikap jujur, pihak luar lebih yakin dan percaya akan kemampuan Malaysia. Lebih banyak pelabur asing akan melabur di Malaysia. Dengan memiliki sikap jujur dan amanah, rakyat Malaysia mampu membantras gejala rasuah melalui cara berikut. Yang pertama, bagaimana anda boleh menolak gejala rasuah ini? Iaitu yang pertama, menolak tawaran rasuah dengan tegas. Jangan memberi muka kepada orang yang suka memberi rasuah. Kemudian, jangan bertolak ansur dengan rasuah. Orang yang melakukan rasuah perlu dikenakan tindakan tata tertib. Jadi, jangan pernah bertolak ansur kepada mereka. Katakan tidak kepada perbuatan rasuah. Jika anda ingin menjadi seorang yang jujur, maka elakkanlah untuk melakukan perbuatan rasuah. Selain daripada itu, dapatkanlah pengetahuan dan didikan tentang bahaya rasuah. Anda boleh mendapatkan khidmat kaunseling ataupun anda boleh melayari internet dan membaca info-info tentang bahayanya rasuah dan apakah tindakan akan dikenakan jika anda ditangkap akibat melakukan rasuah. Dan akhir sekali, berpegang teguh pada ajaran agama atau kepercayaan, kerana kita tahu semua agama tidak menggalakkan penganutnya untuk melakukan rasuah. Jadi daripada kelima-lima cara membentras gejala rasuah ini, diharapkan
anda semua dapat mengelakkan diri anda daripada melakukan perbuatan rasuah. Walaupun anda merasakan ia sekecil-kecil rasuah, contohnya di sekolah, anda memberi wang sogokan kepada rakan hanya kerana telah membantu anda untuk menyiapkan tugasan sekolah sehinggalah sebesar-besar kes, maka cubalah elakkan. Kerana bak kata pepatah, api semasa kecil menjadi kawan, apabila besar menjadi lawan. Ya, anak-anak murid cikgu, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, pastinya ada tugasan yang perlu anda laksanakan. Dan tugasan ini terdapat di muka surat 90 di dalam buku pendidikan moral anda. Okey, jika anda buka muka surat 90, terdapat beberapa soalan asal minda yang perlu anda jawab. Soalan yang pertama, kemukakan contoh sikap jujur yang diamalkan oleh rakyat Malaysia. Jika anda boleh mengimbas kembali teks yang telah cikgu bacakan sebentar tadi, terdapat contoh sikap jujur yang diamalkan oleh rakyat Malaysia. Jom kita imbau kembali teks yang cikgu bacakan sebentar tadi. Okey, ini dia ya. Okey, mungkin murid tertanya-tanya macam mana nak jawab soalan. Okey, anda boleh menggunakan ayat daripada soalan di atas ya. Contohnya, contoh-contoh sikap jujur yang diamalkan oleh rakyat Malaysia ialah, okey, awak terus sambung yang ini ya, adalah bercakap benar, bersikap amanah dan melaksanakan tugas dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Okey, itu adalah jawapan bagi soalan 1. Cikgu harap anak-anak murid cikgu faham Okey, kemudian kita teruskan soalan yang kedua. Soalan yang kedua ialah, mengapakah pentingnya rakyat bersikap jujur semasa melaksanakan tugas? Jadi di sini pun sudah terdapat di dalam teks yang cikgu bacakan sebentar tadi. Jom kita imbas kembali teks yang telah dibacakan oleh cikgu Yang ini. Okey, yang ini kena padam dulu. Nampak tak cantik? Okey. Rakyat yang jujur tidak akan terlibat dalam rasuah. Mereka akan memerangi dan membenteras rasuah secara habis-habisan. Apabila rakyat bersikap jujur, pihak luar lebih yakin dan percaya akan kemampuan Malaysia. Lebih banyak pelabur asing akan melabur di Malaysia. Okey, untuk menjawab soalan nombor 2, awak boleh bermula dengan perkataan, pentingnya rakyat bersikap jujur semasa melaksanakan tugas. Kerana apabila rakyat bersikap jujur, pihak luar lebih yakin dan percaya akan kemampuan Malaysia dan lebih banyak pelabur asing akan melabur di Malaysia. Okey, jadi inilah jawapannya. Bagaimana untuk mendapatkan jawapan? Okey, yang ini. So, untuk soalan yang ketiga, ceritakan pengalaman dan perasaan kamu apabila berurusan dengan orang yang bersikap jujur. Untuk soalan yang ketiga ini, dia memerlukan pendapat dan pengalaman anda. Hanya anda yang tahu bagaimana untuk menceritakan kembali pengalaman dan perasaan anda. Contoh, seperti cikgu akan menerangkan pengalaman cikgu. Contohnya, apabila cikgu pergi ke kedai untuk membeli barang, setelah membeli barang, cikgu pergi ke kaunter untuk membayar. Cikgu membayar dengan sejumlah wang yang dikendaki oleh cashier tadi. Tiba-tiba cashier tersebut dengan jujurnya mengembalikan wang lebihan. Okey, dia mengatakan terlebih. Contohnya, puan terlebih RM1. Jadi saya akan rasa begitu bangga mempunyai cashier ataupun juru kira di kaunter yang sangat jujur, kerana dia tidak mengambil sahaja duit RM1 tadi, malah dipulangkan kepada saya. Okey, jadi itu adalah salah satu pengalaman saya. Jadi anda juga boleh menceritakan pengalaman anda.
Jadi apabila telah siap tugasan anda ini, anda perlu tulis. Ingat, kena tulis dekat dalam buku tulis pendidikan moral. Dan apabila telah lengkap, jangan lupa untuk ambil gambar dan hantar kepada cikgu supaya cikgu dapat menyemaknya. Okeylah anak-anak cikgu, setakat ini saja ya. Nasihat cikgu, jangan pernah untuk mendekati tabiat rasuah. Jaga kesihatan, jaga pemakanan. Have a great day and thanks for watching. Bye.